Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton, pendengar dan peminat Pa and Ma. Bertemu sekali lagi kita pada hari ini bersama saya Siti Fatayah Mahmud daripada Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam untuk tajuk kita ganjaran dan keajaiban menyusukan anak untuk sesi tazkirah Pa and Ma. Untuk membicarakan berkaitan ganjaran dan keajaiban menyusu anak-anak, pertama kita lihat penyusuan ataupun menyusu anak itu adalah merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita lihat susu ibu ni adalah anugerah kepada ibu-ibu. Jadi kalau kita tengok bagaimana keajaiban menyusu ibu boleh bagi makanan yang padat dengan makanan seimbang daripada susu ibu kita tu, jadi itu adalah merupakan satu tanda keajaiban dan kekuasaan Allah. Dan kalau kita lihat salah satu keajaiban lagi iaitu dari segi pertalian ibu dan anak. Jadi macam mana bila ibu menyusu anak tersebut, kita akan lihat pertalian yang sangat erat di antara anak dan ibu. Kemudian kalau kita tengok kalau kita ada ibu susuan, bagaimana dalam agama melarang kita berkahwin dengan ibu susuan kita kalau anak tu anak lelaki. Dan juga kadang-kadang kalau kita lihat ibu susuan ni pun boleh jadi anak yang dia susu tu pun kadang-kadang dia boleh pengaruh perangai mungkin sama padahal dia ibu susuan sahaja. Kadang-kadang melalui susuan ini juga selain daripada mengeratkan hubungan anak dan ibu, kadang-kadang dia memang juga mempengaruhi sifat anak-anak kita. Kemudian kalau kita tengok bagaimana agama mengiktirafkan, memberi ganjaran yang besar kepada ibu-ibu yang bersalin, dan kalau kita lihat dunia pun memberi pengiktirafan kepada ibu-ibu yang menyusukan anak. Masa menyusu anak, kita tahu benda tu menjadi satu kebanggaan. Kita tahu dunia pun support kita habis-habisan. Janganlah pula kita nak berselfie sambil susu anak. So kita kena jagalah dari segi aurat kita, perkara-perkara yang kita buat ketika kita menyusu anak kita. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-233, bagaimana maksud firman Allah dalam ayat tersebut. Allah berfirman yang membawa maksud bahawa ibu-ibu hendaklah menyusu anak selama 2 tahun. Dan ada 2 perkara. Di situ pertama Allah sebut berkaitan ibu menyusu anak, dan disebutkan juga dalam 2 tahun genap. Perkara yang kedua pada ayat yang sama, Allah kata apa? Termasuk kewajipan kepada bapa. Termasuk kepada kewajipan kepada bapa untuk memberi makan dan pakaian kepada ibu yang menyusu. Ayah-ayah, suami-suami dekat luar sana, bila ada ibu menyusu, maksudnya dia kena bagi tanggungjawab nafkah dia dari segi pakaian, dari segi makanan. Dan ayat yang disambung daripada ayat tersebut, dari segi maksud dia, kesimpulan dia, jangan pula perkara tersebut yang ibu menyusu anak, yang ayah kena bagi makan, pakai semua, jangan sampai memberi beban ataupun memberi penderitaan. Contohnya kalau kita kata dalam ayat Quran mengatakan kita boleh bagi upah kepada ibu yang menyusu. Contohnya kalau kita nak bagi upah kepada ibu susuan contohnya. So janganlah pula ibu susuan tu nak minta upah yang melampau-lampau. Itu perkara pertama. Perkara kedua, ibu yang menyusu tu dalam Quran pun kata jangan sampai menderita. Contohnya kalau dah dia tak mampu nak menyusu, dalam keadaan kesihatan dia yang tak mampu menyusu, boleh dibenarkan kita bagi kepada ibu susuan. Jadi itulah antara apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Kemudian kita tengok menyusu ibu ni juga sehinggakan ada rukhsah yang diberikan dalam agama kita. Ada rukhsah yang diberikan kepada ibu yang hamil ataupun ibu yang menyusukan. Dalam keadaan di mana dia boleh berbuka puasa
kalau dia rasa untuk menjaga kesihatan dia, dia bimbang kesihatan dia, ataupun jika dia bimbang kepada keselamatan dan kesihatan bayi dia. Jadi kalau untuk diri dia saja, dia kena buka puasa, dia qada balik. Kalau untuk bayi dia, dia risau kepada bayi dia, dia kena qada dan kena bayar fidyah. Tingginya ganjaran Islam terhadap ibu-ibu yang menyusu bayi. Perkara ketiga yang kita tidak menafikan adalah bila kita menyusu bayi kita ni, dia akan mewujudkan satu hubungan yang sangat erat di antara ibu dan anak. Bila kita lihat cara kita menyusu anak kita, bila anak kita dalam pelukan kita, kita peluk dia dengan kasih sayang, dan anak kita pun akan rasa selamat, anak kita akan rasa selesa, anak kita pun akan rasa manja je dengan kita. Jadi proses tersebut akan mengeratkan hubungan di antara kita dan anak-anak kita. Ibu-ibu di luar sana, kita apabila kita menyusu anak kita, sakit macam mana pun kita akan menyusu juga anak kita. Jadi perkara itulah yang akan mengeratkan lagi hubungan kita dengan anak-anak. Jadi anak-anak di luar sana, kalau ada yang mendengar, ingat balik apa pengorbanan ibu kita kepada kita. Jadi janganlah senang-senang nak lawan cakap mak, janganlah senang-senang nak sindir-sindir mak, janganlah senang-senang nak tengking mak, sebab kita tengok bagaimana kita ketika menyusu anak kita, cuba teringat balik mak kita macam mana. Seterusnya, kalau kita lihat dari segi menyusu anak tu, perkara yang keempat, ia juga adalah merupakan pendidikan awal kepada bayi kita. Bila kita menyusu tu adalah proses pendidikan kita kepada anak ataupun bayi yang kita tengah susu. Sebab itu ibu yang menyusu ni, dia kena jaga akhlak dia. Ibu yang tengah menyusu, dia kena jaga akhlak dia. Tapi nak jaga akhlak masa menyusu saja ke? Nak kena jaga akhlak masa awal-awal lagi. Sebelum kahwin lagi, suami isteri, ibu ayah ataupun ibu ni kena ada akhlak yang baik. Untuk melahirkan anak yang baik, ibu ayah perlu akhlak yang baik. Kemudian satu lagi, dari segi bila kita menyusu, pastikan sambil menyusu, sambil pandang anak kita, janganlah duk main-main muzik, janganlah duk humming-humming lagu-lagu ke. Sambil menyusu tu kita sambil-sambil lah berzikir, sambil-sambil lah berdoa, supaya makanan ataupun susu kita yang mengalir kepada anak kita tu membawa rahmat untuk dia dan juga untuk kita. Kemudian perkara yang kelima, yang saya rasakan sangat penting adalah proses pendidikan tu. Pastikan kita mendidik anak kita dengan paling sempurna yang kita mampu. Selalunya kan kita dengar bila orang kahwin, lepas kahwin tak sabar-sabar nak dapat anak. Tak sabar-sabarnya nak dapat anak, tak sabarnya nak tengok anak kita kan bang, contohnya. Tapi kita perlu niat juga tak sabar-sabar nak mendidik anak-anak kita. Cuba untuk pendidikan anak-anak kita, kita bagi ilmu-ilmu keduniaan, kita juga bagi ilmu-ilmu kerohanian. Kemudian perkara yang tidak asing lagi, apabila menyusu anak, kita kena buat baik dengan ibu yang menyusu kita. Kena buat baik. Contoh kalau kita tengok, kalau kita boleh tengok petikan dalam Al-Quran di dua tempat, dua surah Al-Aqaf ayat ke-15, di mana Allah sebut yang berfirman membawa maksud bahawa kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa, ibu yang telah mengandung dan menanggung susah payah. Dan satu lagi kalau kita tengok dalam surah Luqman ayat ke-14, kami wajibkan manusia berbuat baik sebab apa? Sebab ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dan mengandung hingga akhir penyusuannya. Kita ni menyusu anak, kita duk rasa kita sebut benda tu dekat anak kita. Tapi jangan lupa, mak kita pun pernah susu kita. Jadi bila kita kata anak kena taat kepada ibu bapa, ingat diri kita
Kita taat tak kepada ibu bapa kita? Taat tak kepada ibu kita yang menyusu kita? Kemudian untuk yang terakhir, saya nak sentuh sikit berkaitan tentang ibu susuan. Jadi dalam Al-Quran pun Allah ada sebut dalam ayat yang tadi, surah Al-Baqarah ayat 233, kalau mak dia tak mampu, ini kesimpulan ayat dia, kalau mak dia tak mampu menyusu, boleh bagi orang lain menyusu. Dan bila kita tengok, bila kita bagi orang lain menyusu dalam ayat tersebut, Allah kata boleh bagi upah kepada orang yang menyusu kita dengan upah yang sepatutnya. Jadi kalau kita rasa kita nak bagi orang lain menyusu sebab ada masalah, okey, bukan sebab kita nak jaga badan ke apa, sebab kita ada masalah susu tak cukup ke, ataupun ada masalah kita sakit tak boleh nak menyusu ke apa ke, jadi boleh kita bagi kepada ibu susuan. Jadi akhir kata kepada semua pendengar, penonton Pak and Ma, tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira yang sedang menyusu ataupun yang bakal berumah tangga ataupun yang sedang menguruskan perkahwinan. Jadi kalau kita lihat banyak ganjaran menyusu anak kita. Jadi bersedialah diri kita bila dah kahwin, dah dapat anak, susulah anak kita dengan penuh keikhlasan. Okey, dari segi pendidikan masa kita menyusu dan dari segi doa-doa, zikir-zikir yang kita menyusu. Jangan sampai pula kita kata tadi tak nak menyusu sebab nak jaga badan dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.